Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi pada hari ini untuk MB06. Okey, apa eksperimen MB06 ni? Okey, MB06 ni iaitu density water absorption and compressive strength of a brick. Kita nak tahu kadar ketumpatan, jumlah pengerapan air dan juga kekuatan brick. Brick ni apa? Butter. Ni butter ni. Nampak butter strong ni. Hati-hati dengan butter ni, jangan buat main-main. Okey, butter ni kegunaannya apa? Kita nak buat dinding dah kan, dan sebagai binaan rumah kita lah. Okey, so hari ni kita nak belajar bukan calang-calang brick ni sebenarnya. So kita nak tahu kadar kekuatan brick tersebut adalah sesuai dengan binaan kita nak buat ni. Macam contoh kita nak buat stadium, kita nak buat rumah idaman, villa sebagainya, macam gitu. Okey, apa penting eksperimen ni? Pentingnya yang pertama, adik-adik kena dapat determine the density, water absorption dan juga the compressive strength. Kita nak tahu kadar kekuatan mampatan bagi brick mengikut kepada Malaysian standard. Okay, at the end of the experiment, student are able to daripada akhirnya eksperimen ini, apa yang adik-adik dapat? Yang pertama, adik-adik dapat tahu important of brick testing dan juga untuk menentukan density, water absorption dan juga compressive strength of brick. Macam itu. Okay, next, jom. Okay, kepentingan dan apakah aplikasi bagi brick ni di dalam industri kita. All these tests are used widely. Kita nak tahu kepentingannya. Kita gunakan brick, kita gunakan eksperimen ini untuk brick manufacturing industry and construction industry. Untuk apa? Untuk kita test, untuk kita uji kaji, untuk menentukan kadar ketumpatannya, water absorption dan juga compressive strength bagi brick tersebut. Kita nak tahulah kuat ke tidak kita punya brick tu. Okey ke tidak kalau kita rendam dalam air tiba-tiba hancur, tiba-tiba jadi cair brick tersebut. So kita nak tahu kadar kekuatan bagi brick tersebut. Okay, itu pentingnya bila kita buat sesuatu eksperimen. Okey, jom. Apakah equipment kita perlukan? Yang pertama, vernier caliper. Vernier caliper kalau tak ada, kita gunakan steel ruler ni lah. Okey. Seterusnya weighing balance. Ni weighing balance bagi brick ni lah. Dia tak sama. Balance ni banyak jenis. So bagi brick ni sekadar macam gini sajalah, tak seperti kita buat weighing balance bagi yang cost, itu berat kan, 10 kilo dan sebagainya. Okey, ni brick sampel kita perlukan 2 brick sampel. Tengoklah keadaan, kalau kita nak buat dalam 6 ke depend. Tapi for this case kita buat 2 lah. Double confirm balik dengan pensyarah dan technician masing-masing. Okey, next, lepas tu adik-adik kena ada compressive machine. Kita ada dalam makmal kita untuk compressive machine untuk kita tahu strength, kekuatan kita punya brick ni. Macam gitu. Okey, so apakah prosedur-prosedurnya? Okey, prosedur terbahagi kepada 3. So ini kita pergi kepada density. Kita nak tahu dulu dia punya kadar ketumpatan bagi prosedurnya. Okey, first. Okey, yang first untuk bagi density eksperimen ni, adik-adik kena measure dimension of the brick by using vernier ataupun ruler. So kena adik-adik kena tahu berapakah volumenya. So kena tahu berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi. So adik-adik kena kira dan masukkan ke dalam ini. Ada berapa sampel? Ada 2 sampel. So you need 2 brick. Very good boy. Very good girl also. Okay. So berapa kilo ini? Kita tengok step yang kedua. Selepas kita dah tahu ukur semua, dah kira volume kena darab 3. Panjang kali lebar kali tinggi. Ingat Okay, then kalau misalnya ada lubang-lubang tu tak apa, you kira sampai habis lah. You kira sampai habis. Okay, next, weigh the brick to determine the mass. So adik-adik kena timbang berapakah massnya, beratnya berapa. So kena timbang, so masukkan ke dalam ini. So ada 2 sampel, so masukkan kedua-duanya. Okay, next, calculate. Kalau boleh bawa marker pen.
Sebab apa? Nanti you pun dah lah tulis 1, 2. Nanti you tertukar pula yang mana 1 kan. Okay, next. Calculate the density of the brick by using the following formula. So, adik-adik kena tahu, kena kira berapakah kadar ketumpatannya mengikut formula ini. Kita dah tahu volume, kita dah tahu mass. So, kita dapat tahulah yang ni. Lepas tu, adik-adik pun masuk, kena kira lah berapa average kedua-duanya ni. Alright, okay. Itu tadi adalah kita nak tahu density. Selepas tu kita kena pergi next step, iaitu water absorption. Okay, jom kita pergi seterusnya. Okay, step yang pertama, adik-adik kena determine the mass of dry brick sample by weighing it balance. So, adik-adik kena timbang yang kering punya tu. Dia sama macam tadi jugalah. Tadi kan kita timbang yang kering. So, ambil je result tadi, masukkan ke dalam ini. Volume kan tadi kita dah kira, so masukkan ke dalam juga. Sama, benda sama je. Daripada sampel 1 sampai 2 tadi masuk ke seterusnya, iaitu 3 dan 4. Jadi 3 dan 4. 1 tadi jadi 3. 2 tadi jadi 4. Macam gitulah. Okey, sebab dia nak asingkan sahaja. Okey, selepas tu ni dry mass. Okey, dry, yang kering. Jangan ambil yang basah, ambil kering. Okey, then adik-adik kena ambil yang kering tadi. Lepas dah timbang semua, adik-adik pun masukkan adik-adik punya butter tadi ke dalam air. Selama berapa? 30 minit. Tong-teng, dah tunggu apa semua kan. Dah settle 30 minit. Apa yang adik-adik buat? Adik angkat dan adik-adik pergi timbang balik yang wet. Yang wet punya, yang basah tu. Dan masukkan ke dalam you all punya yang ni. Ni result yang ni. Lepas tu adik-adik pun kena kira berapakah percentage of absorption ni. Macam mana ini formulanya? Mass of the wet ini yang basah, bahagi yang kering darab dengan 100. So, dapatlah nilai ini. Okay, so ini adalah average-nya. Mudah kan? Jangan lupa bawa kalkulator. Kalau bawa kalkulator ketuk nanti. Okay, so kena bawa kalkulator lah. Kita kan orang engineer, orang engineering kan, belajar engineering. So kita kan, bila kita engineer, insya-Allah, bila kita engineer, so kita kena bawa kalkulator sentiasa. Macam gitu. Macam puas cukang dia bawa dia punya apa tu, measuring dia punya tu kan, measuring skill dia tu. Okay. Selepas kita dah buat density, kita dah buat water absorption, so yang seterusnya kita kena buat compressive strength. Sebab kita nak tahu, mudah je eksperimen ni. Okay, dah settle. Okay, selepas untuk measuring, untuk compressive strength ni, apa yang adik-adik kena isi? Yang pertama, adik-adik kena tahu areanya. Area ni kat mana? Ini areanya. Ni, luas permukaan ni. Bukan volume, area, luas permukaan ni. Sebab apa? Sebab bila kita kompres, dia punya kompres dia daripada atas ni, axial. Okey, lepas tu dah tahu berapa yang sampel yang tadi juga, yang brick yang daripada tadi, yang 1, 3, dia akan pergi ke 5. 2, 4 dia pergi ke 6. Dia benda sama. So 2 brick saja kita pakai. Okey, bijak kat situ. Okey. So kita kena tahu berapa areanya. Kita nak tahu berapa area sebab kita nak tahu dia punya, kita nak kena kira lah berapa dia punya kekuatan dia tu. Okey, next. Okey, lepas tu adik-adik tengok ni, dia punya kompresif kan macam gini. So kita kena tahu lah area ni. Macam gitu. So adik-adik bila kita dah masukkan dalam ni, dia ini nak guna mesin ni kena ada Cik Hazri technician kita ya. Okey, kita kena ada failure, kita dapat result failure load kilonewton. So masukkan data ni dalam ni. Okey, lepas tu adik-adik kena kira lah berapa compressive strength. Tengok ni unit dia Kn/m². So yang ni bahagi dengan yang ni, dapatlah yang ni. So lepas tu adik pun averagekan nilainya. Alright? Okay, very good. Calculator jangan lupa. Okay, then result in discussion, result in calculation, adik-adik kena isi semua ni lengkap, tunjukkan kepada pesyarah masing-masing. Okay, then data analysis, do the data analysis on the result gain in the experiment. So adik-adik kena buat data analysis tadi, yang tabel tadi. Lepas tu daripada result tersebut, adik-adik boleh tahu, discusskan result tersebut, apa yang hasil dapatan adik-adik selepas 30 minit. Kita masukkan berapa dia punya area, compressive strength dia berapa, macam mana apa semua. So kita tahu kadar kekuatan bagi brick selepas kita immerse di dalam air.
Okey, concludekan apa hasil dapatan adik-adik tu. So, kena buat conclusion lah daripada seterusnya. Okey, question ni kena jawab, masukkan di dalam discussion. Okey, apakah kepentingan untuk testing of break? So, kena cari benda ni. Okey, beside all the testing you done in laboratory, name the other test to test the break. Selain daripada eksperimen ni, apa lagi eksperimen yang kita buat untuk break? So, namakan dan terangkan berkaitan tersebut. Bukan namakan saja, terangkan sekali tau. Okey. So, kalau nak dapat full mark, kena betul-betul tengok rubrik yang telah diberikan oleh setiap pensyarah masing-masing untuk dapat full mark. Mudah je dapat full mark. Adik-adik kena tengok, follow the rubrik lah. Alright, very good. Okey, itu saja daripada kami semua. Jumpa lagi untuk next session. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.